pertama dalam bahasa Mandarin dulu, seluruh ayat dibacakan nanti dalam bahasa Indonesia. 我们一起念诗篇87篇，先用中文来念。诗篇87篇，可拉后裔的诗歌。耶和华所立的根基在圣山上，他爱西安的门胜于爱雅各一切的住处。神的城啊，有荣耀的事乃指着你说的。我又提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中。看哪，菲利斯和推罗并古时人，个个生在那里。论到西安，必说这一个那一个都生在其中，而且至高者必亲自树立这城。当耶和华记录万民的时候，他要点出这一个生在那里。歌唱的、跳舞的都要说，我的泉源都在你里面。 Mazmur Bani Korah suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Saudara, tema dari Mazmur ini adalah Sion, kota Allah. 这四篇的讲题是西岸神的城。 Saudara, Mazmur ini boleh dikatakan mengagung-agungkan kota Sion. 这四篇可以说是赞美西安城。 Apa itu kota Sion? 西安城是什么呢？ Ini adalah nama lain daripada kota Yerusalem. 就是耶路撒冷别的名字。 Saudara, Mazmur ini betul-betul mau mengagungkan kota Tuhan. 这四篇呢，真正要赞美神的城。 Dimulai dari pegunungan yang terletak di utara. 就是从山脉在北部开始， Jadi dari utara membentang sampai ke selatan. 从北部开始一直到南部， Saudara, itu semuanya boleh dikatakan sebagai satu pegunungan. 这一些呢都是山脉。 Kalau kita perhatikan bersama di dalam petanya, 如果我们在地图注意看， ada gunung Libanon, 有黎巴嫩山， ada gunung Hermon, 有黑门山， ada juga gunung Tabot, 有塔坡山， ada juga Gerisim, 有基利心山、 ada Nebo, 李波山， dan kemudian diakhiri dengan Bukit Zaitun di kota Yerusalem. 最后就是在耶路撒冷的橄榄山。 Saudara, kalau melihat dari segi inilah, karena itulah pemazmur mengatakan gunung-gunung yang kudus. 如果看这一些呢，世人就是说圣山， Saudara, pasti kita kenal sekali gunung Hermon. 我们一定知道黑门山， Ya, karena itu disebutkan di Mazmur 133. 在诗篇133篇 Ya, 有提到。 seperti embun yang turun dari gunung Hermon. Ya, jadi saudara, gunung Hermon itu disebutkan. 提到了黑门山、 Kemudian gunung Tabor. 大 Ya, 坡山、 begitu pula dengan Gerisim, 基利心山， termasuk Nebo. 包括尼泊山。 Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, pemazmur ini sangat tahu kondisi geografis di sana. 世人很了解地理。 Saudara, kalau kita belajar Alkitab dengan baik, 如果我们好好学习圣经的话， dan tentu juga disertai dengan ilmu geografi ya, 包括也是学习地理， maka kita tahu bahwa catatan Alkitab itu tidak pernah berbohong. 圣经所记载的从来没有欺骗过我们， Beda dengan Injil palsu. 跟假的福音不 Ya, 一样。 misalnya sudah Injil Barnabas, 比方说呢，巴拿巴福音， ataupun ada Injil-Injil yang lain. 还是别的福音。 Nah, saudara, Injil-Injil palsu ini memang diterbitkan oleh orang-orang yang ingin memalsukan Injil. 虚假的福音呢，本来就是有一些人他们要做假的福音。
akhirnya ketika diselidiki, mereka mencatat geografinya semuanya salah. 当我们检查的时候，他们所写的地理都是错的。 Itulah karena itu disebut dengan palsu. 为什么我们说是假的？ Tapi sudah beda dengan Alkitab. 但是跟圣经完全不一样。 Semua penulisnya itu mengerti geografi yang ada. 圣经的作家呢，都是懂得地理， Sehingga sudah menyebutkan semua pegunungan ataupun tempat-tempat itu semuanya tepat. 当他们所记载的山海是地名都是正确的， Nah karena itulah dari pegunungan yang ada, 就是从一些山， akhirnya pemasmur mengatakan yaitu kota yang dibangun oleh Tuhan. 诗人说神建立了一个城， Yaitu kota Sion, 就是西安城， Yerusalem. 耶路撒冷。 Kota ini dianggap sebagai pusat dari seluruh tanah perjanjian Israel. 这个城呢，就是以色列应许之地的中心， Karena itulah kota ini sampai dimuliakan, diagungkan. 所以这个城呢，就是被荣耀。 Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut apoteosis, 如果在希腊文，意思是神化， yaitu kota yang diagungkan sampai diilahikan begitulah. 这个城呢，就是被尊为神圣的。 Mengapa? 为什么呢？ Karena Tuhan berdiam atau tinggal di dalam kota tersebut. 因为神住在其中。 Buktinya memang ketika apalagi bait Allah didirikan, 证据呢，当圣殿建立起来， ketika diresmikan oleh Salomo, 所罗门奉献治理的时候， kemudian kemuliaan Tuhan menaungi bait Allah. 彰显了神的荣耀。 Nah saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan berdiam atau tinggal di kota tersebut. 告诉了我们神居住在里面。 Karena itulah sampai kemudian dibandingkan dengan tempat kediaman Yakub lainnya. 如果跟雅各的住处比起来， Jadi saudara, seluruh tanah perjanjian itu berpusat di kota Yerusalem. 所有的应许之地呢，就是耶路撒冷为中心。 Sehingga saudara seolah-olah daerah-daerah lain itu seolah-olah itu jadi pinggiran saja. 其他的地区呢，都是边缘的。 Apalagi orang-orang Israel 1 tahun 3 kali beribadah menuju ke Yerusalem. 更何况呢，以色列人他们一年有3次到耶路撒冷敬拜神。 Jadi kota ini sangat diagungkan. 这个城呢，真的被荣耀， Seolah-olah menjadi tempat kediamannya Tuhan. 好像是神的居所。 Sampai-sampai di zaman Tuhan Yesus pun orang-orang Yahudi sangat-sangat memuliakan kota Yerusalem. 直到耶稣时代呢，犹太人他们也是把耶路撒冷为荣耀。 Sampai murid-murid katakan, lihat bait Allah ini, bangunannya begitu megah. 门徒们说：“你看神的城啊，他们的高楼很伟大。” Akhirnya sudah Tuhan katakan tidak lama lagi bangunan ini akan runtuh. 上帝就说：“不久，这个高楼呢，一定塌下来， Dan tidak ada satu batu pun menumpuk di atas batu yang lain. 没有一个石头对在另外的石头。” Saudara, mereka sangat mengagungkan kota Yerusalem. 他们荣耀耶路撒冷。 Nah, kalau kita lihat memang betul sih saudara, kota Yerusalem ini seolah-olah menjadi pusat daripada seluruh pekerjaan Tuhan. 如果我们看耶路撒冷是真的是神所有的作为的中心， Karya keselamatan Tuhan. 神的救赎作为， Kalau mau dikatakan bermula dan berakhir di Yerusalem. 可以说是开始和结束在耶路撒冷。 Coba kita lihat satu-satu. 我们一起看， Pertama kalau kita mau mulai itu dari Melkisedek. 我们开始呢从麦基洗德开始。 Melkisedek adalah imam Allah yang maha tinggi. 麦基洗德是至高神的祭司， Waktu itu dia memerintah dan melayani di Yerusalem. 当时呢他在耶路撒冷做王和服侍， Itu tercatat di kitab Kejadian. 在创世纪所记载的。 Di mana Abraham memberikan persembahan perpuluhan kepada Melkisedek. 亚伯拉罕把11奉献给他， Dan Melkisedek memberkati Abraham. 麦基洗德祝福了亚伯拉罕。 Setelah itu sudah kita lihat Abraham mempersembahkan Ishak dalam pengujian imannya. 后来呢，在亚伯拉罕的信心考验中，他把以撒献上。 Dikatakan bahwa Abraham
menuju ke atas gunung Tuhan. 那里说亚伯拉罕到神的圣山， Dia mau mempersembahkan anaknya Ishak. 他把以撒献上， Dan akhirnya Tuhan menyediakan anak domba untuk menggantikan Ishak sebagai korban. 最后呢，神预备了绵羊来代替以撒。 Setelah itu kita lihat Raja Daud. 后来呢，我们看大卫王， Raja Daud memerintah sebagai raja di Yerusalem. 大卫王在耶路撒冷做王。 Kemudian saudara, ketika bait Allah didirikan dan ditabiskan, maka kemuliaan Tuhan menaungi bait Allah. 当圣殿建整了，并奉献治理，神的荣耀在那里彰显了。 Nah setelah itu saudara, semua korban persembahan, ibadah dan pelayanan selama berabad-abad ada di kota Yerusalem. 以后呢，所有的献祭、敬拜和祭祀的服饰，几百年里都是在耶路撒冷实行的。 Termasuk pada waktu Yesus Kristus berinkarnasi. 包括当耶稣道成肉身的时候， Ya, ketika dia melayani di tanah perjanjian di muka bumi, Tuhan Yesus boleh katakan berapa kali menuju ke kota Yerusalem. 当耶稣在应许之地，就是在当他在应许之地在地上服侍的时候，他有好几次到耶路撒冷， Bahkan sudah Yesus juga mati di kota Yerusalem. 甚至呢，耶稣也在耶路撒冷死， Dia dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati. 他被埋葬，从死里复活。 Dan Yesus dihakimi di kota Yerusalem. 耶稣也是在耶路撒冷受到审判。 Nah saudara, dari Yesus inilah saudara, itu mulai berdiri Israel rohani. 从耶稣开始，就有了属灵的以色列民。 Nah saudara, dari kota Yerusalem ini juga gereja dimulai. 从耶路撒冷开始，就诞生了教会。 Dan rasul-rasul melayani menyebarkan Injil di kota ini. 使徒们就是从这个城开始传福音， Mulai dari kota ini kemudian menyebar ke berbagai tempat. 从这个城开始一直到全世界。 Saudara, kita lihat di situ. Dimulai dari Yerusalem. 我们看从耶路撒冷开始， Dan nanti pun akan diakhiri di Yerusalem. 最后呢也是在耶路撒冷。 Mengapa? 为什么呢？ Di kitab Wahyu dikatakan. 在启示录记载了， Nanti Tuhan datang kedua kalinya. 神第二次再来的时候， Dia akan menurunkan kota Yerusalem baru. 他就建立了新耶路撒冷， Dengan langit dan bumi yang baru. 在新天新地里。 Jadi saudara, karena itulah Yerusalem dimulai dan diakhiri. 所以呢，最初和最终的都是从耶路撒冷。 Karena itu saudara, mungkin sekali ayat Mazmur ini menginspirasi Bapak Gereja bernama Agustinus. 很有可能这诗篇呢，给教父奥古斯丁带来的灵感。 Nah, kemudian dia menuliskan sebuah buku yang terkenal, The City of God. 他写了一本著名的书《上帝的城》， Ya, kota Allah. 神的城。 Ya, karena itulah saudara, memang betul Mazmur ini sangat mendewakan kota Yerusalem. 这个诗篇呢，他把耶路撒冷尊为神圣的， Yaitu diulangi dalam ayat yang kelima. 在第5节重复了， Namun tidak bersifat eksklusif saudara. 但是不是很专属的， Justru menyatakan misi keselamatan ilahi kepada bangsa-bangsa lain. 反而表明了神对外邦人的救恩。 Itu ayat 4 dan 6 mengatakan hal demikian. 第4节和第6节提到的， Dikatakan di ayat yang keempat disebutkan Rahab secara personal. 在第4节提到了拉哈伯个人， Kemudian Babel. 还有巴比伦、 Kemudian Filistea, Tirus dan Ethiopia. 菲利斯、退罗和古实人。 Ini adalah bangsa-bangsa yang boleh kata secara umum itu adalah musuhnya Israel. 他们都是以色列民的敌人， Tapi mereka disebutkan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. 但是他们也被称为认识上帝的人。 Jadi saudara, kita lihat di situ di ayat yang keempat dan yang keenam. Bagaimana Tuhan menghitung dan mencatat bangsa-bangsa. 我们看在第4节和第6节，神如何记录万民的时候， Jadi Mazmur ini tidak bersifat eksklusif. Saudara. 这诗篇不是专属的， Memang betul mengagungkan Yerusalem. 是真的把耶路撒冷为荣耀。 Tetapi Yerusalem itu
bukan menjadi sesuatu yang akhirnya dikurung di sana. 但是耶路撒冷呢，不是好像成为 Ya, tetapi akhirnya supaya apa? Betul-betul meluas, menyebar sehingga banyak bangsa-bangsa dimenangkan bagi 但 Tuhan. 是真的扩散，让很多外邦人被讲究， Itulah seperti Tuhan Yesus. 好像耶稣， Memang Yesus mati di Yerusalem, 耶稣在耶路撒冷死， tapi juga dia bangkit di Yerusalem. 但是他也是从耶路撒冷复活。 Lalu dia memerintahkan murid-muridnya dan Roh Kudus turun di Yerusalem 他吩咐门徒们，圣灵在耶路撒冷下， supaya murid-murid memberitakan Injil mulai dari Yerusalem 让门徒们从耶路撒冷开始传福音。 dan nanti diakhiri juga dengan Yerusalem baru. 最终呢，就是有新的耶路撒冷。 Saudara, karena itu saudara dan saya jangan berpikiran eksklusif, 你与我不要专属的， tapi kita harus bersifat apa? Memberitakan Injil, menyebarkannya kepada bangsa-bangsa lain. 但是我们要传福音给外邦人。 Apalagi di ayat yang ke-7, 尤其在第七节， menyebutkan segala mata airku ada di dalammu. 第七节提到我的泉源都在你里面。 Saudara, Yerusalem yang dulu itu di zaman termasuk di zaman Daud dan beberapa raja-raja 古时候的耶路撒冷，就是在大卫王时代和其他君王时代， melalui lembah Kidron 他们经过了基训， ada mata air yang disebut mata air Gibon. 他们经过了色伦谷，有一个基训园， Ya, mata air Gihon 基训园， itu mengaliri kota Yerusalem. 他们流经过耶路撒冷。 Nah, akhirnya dikenal dengan saluran air yang dibangun pada masa Raja Hizkia. 就是西西家王有名的水道。 Nah, di Injil Yohanes pasal 9 disebutkan ada sebuah kolam namanya kolam Siloam. 在约翰福音第9章那里有提到，有一个池叫西罗亚池。 Nah, kolam Siloam inilah bersumber dari mata air Gihon dari lembah Kidron. 西罗亚池它的水呢，就是从基训园，从色伦谷。 Tapi sudah ingat, kota Yerusalem yang duniawi ini 但是地上的耶路撒冷呢， sangat terbatas persediaan airnya. 他们的水源有限的， Beda dengan catatan di kitab Wahyu, 在启示录所记载的 ya, 完全不一 pasal 样。 21 dan 22. 在21章和22章， Nah, saudara, Yerusalem baru disebut sebagai kota Allah, 新的耶路撒冷也被称为神的城。 di mana akan mengalir di tengah-tengah kota itu, 在城市的中间流经过， yaitu aliran mata air yang terus-menerus tidak pernah berhenti, 就是断断不绝的水源， di mana di samping kanan kirinya tumbuh pohon kehidupan 左边右边长了生命树， yang berbuah setiap bulannya, 每个月有结果子， sehingga semua umat Tuhan bisa mengambil dan makan dari buah pohon kehidupan. 所有的神百姓他们可以拿果子来喝来吃， Beda dengan Yerusalem duniawi 跟地上的耶路撒冷完全不一样， yang tidak mungkin ada buah pohon kehidupan. 不可能有生命树的果子。 Itulah saudara, sebagai orang Kristen saudara jangan memikirkan Yerusalem yang duniawi sekarang ini. 成为基督徒呢，我们就不可以一直想到地上的耶路撒冷。 Itu sudah berbeda sekali dengan Yerusalem baru, Yerusalem surgawi dari Tuhan. 跟新的耶路撒冷属天上的耶路撒冷完全不同。 Itulah Mazmur ini mengatakan apa? Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, segala mata airku ada di dalammu. 这诗篇说，歌唱的、跳舞的都要说，我的泉源都在你里面。 Saya percaya Mazmur ini tidak memikirkan Yerusalem yang bersifat duniawi. 我相信这个世人呢，他没有想过地上的耶路撒冷。 Walaupun Bani Korah belum tahu, belum mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem surgawi. 虽然可拉后裔呢，他们对新的耶路撒冷还没有意向， Tapi setidaknya Bani Korah telah diinspirasi oleh Roh Tuhan. 但是可拉后裔呢，已经受到了神带来的灵感。 Dia menyadari bahwa nantinya Yerusalem akan memiliki mata air yang berlimpah-limpah. 他知道以后
耶路撒冷它就有不断的水源， sehingga semua orang akan menyanyi sambil menari beramai-ramai. 所以大家都会歌唱跳舞的。 Dan akhirnya apa yang menjadi impian dari Mazmur ini diwujudkan dalam kitab Wahyu 21 dan 22. 这是人的梦呢，在启示录21章和22节显现的。 Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memang betul kita ini seringkali terpaku dengan hal-hal yang ada di dunia ini. 我们时常在地上，我们时常的专心放在地上的。 Itu di Yohanes pasal 4. 在约翰福音第4章， Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. 主耶稣与撒玛利亚妇女见面。 Yesus sendiri pernah mengatakan juga, 耶稣曾经说过， ya, memang orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem 犹太人在耶路撒冷敬拜神， dan juga bangsamu Samaria menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. 撒玛利亚人在基里心山敬拜神。 Tapi akan datang waktunya orang tidak lagi menyembah di Yerusalem dan di gunung ini. 但是以后必定再来，没有人在耶路撒冷和基利心山敬拜， Tapi orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. 但是他们以信灵和诚实来敬拜上帝。 Itulah sebagai orang Kristen kita tidak boleh terikat terus-menerus dengan hal-hal yang ada di dunia ini. 成为基督徒呢，我们不可以一直专注于地上的事情。 Kita harus tahu bahwa tujuan Tuhan adalah membangun Israel rohani, bukan Israel jasmani. 我们要知道，神的目标呢，就是要建立属灵的以色列民，不是世俗的以色列民。 Memang betul Tuhan mulai pekerjaannya lewat Israel secara jasmani. 没有错，神就是从地上的以色列民开始， Tetapi tujuan Tuhan adalah menyelamatkan semua bangsa. 但是他的目标呢，就是要拯救全世界的。 Kenapa banyak orang Kristen masih terus terikat kepada Israel secara jasmani? 为什么很多基督徒呢，他们还是一直专注于是地上的以色列？ Saudara, kita mengabaikan apa yang menjadi visi dari Tuhan. 我们忽略了神的使命。 Bahwa Israel rohani itulah yang Tuhan pikirkan terus-menerus. 神所想的都是属灵的以色列民。 Yeremia sudah menyatakannya. 耶利米已经曾经说过了， Nanti aku akan membangun suatu bangsa 将来我必建立一个民族， di mana rohku akan diam di dalamnya. 我的灵都在里面， Dan Taurat Tuhan akan tertulis dalam hatinya. 神的律法记在他心里， Bukan di loh-loh batu, 不是在石头上， tapi di loh-loh hati. 但是记在心里面， Di mana rohaninya akan betul-betul dibangun di dalamnya. 就是灵命复兴起来。 Jadi saudara, Tuhan membangun umatnya itu bukan dengan kedagingan. 神建立他的百姓，不是肉体上的， Tetapi membangun umatnya dengan kerohanian seperti yang Tuhan maksudkan. 但是他建立他们的灵性， Yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 就是以信灵和诚实来敬拜上帝， Bukan lagi menyembah Allah di Yerusalem ataupun di Gunung Gerizim. 不是在耶路撒冷或在基利心山敬拜神， Tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. 但是以信灵和诚实来敬拜上帝。 Saudara, Yerusalem baru pun di mana Allah bertahta di dalamnya. 新的耶路撒冷呢，神坐在宝座上， Dan Tuhanlah yang menjadi terang selama-lamanya. 神光照了全部， Ya, bukan lagi matahari secara jasmani ataupun bulan secara jasmani. 不是太阳和月光来光照我们， Tapi Tuhanlah yang menjadi terang 是 selama-lamanya. 神的光照来光照我们，直到永 Disitulah 远。 sudah pemahaman rohani yang kita harus terus-menerus pegang di dalamnya. 我们要不断的持守这个属灵的理解。 Saudara, memang betul Sion adalah kota Allah. 是的确，西安是神的城， Tetapi tujuan utamanya adalah Yerusalem baru. Itulah kota Allah. 但是目标呢，就是新的耶路撒冷才是真正的圣城， Penggenapan yang bersifat kekal adanya. 就是永远拯救的， Seperti halnya langit bumi yang baru. 好像新天新地。 Saya percaya langit bumi yang baru itu bukan bumi sekarang lalu diubah oleh Tuhan. Bukan. 我相信新地呢，不是现在的地球神把它改新的， Tapi Tuhan memberikan
bumi yang baru, langit yang baru. 但是神真正的给我们新天新地， Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 在上帝里面没有难成的事， Karena saudara, yang rohani itulah yang akan dibangun oleh Tuhan nantinya. 因为神所建立的都是属灵的。 Bukankah kita juga akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan? 我们也是得到新的 Ya, tubuh yang baru, yaitu tubuh kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapak bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang akan terus menolong kami, mengingatkan kami Bapak. Bersyukur untuk Sion kota Allah yang diagung-agungkan dalam Mazmur ini. Tapi bersyukur untuk Mazmur ini juga memikirkan dan berharap kepada kota Allah yang baru. Kota Allah yang akan dibangun oleh Tuhan. Kota Allah yang bersifat kekal. Kota Allah yang bukan bersifat duniawi, tetapi yang bersifat rohani di dalamnya. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Berkatilah setiap kami anak-anak-Mu untuk bersukacita dengan Tuhan senantiasa. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nantinya juga kami akan diberikan tubuh kebangkitan, tubuh yang baru untuk menyembah Tuhan terus menerus di kota Allah Yerusalem yang baru nantinya. Terima kasih ya Bapa, kami akan pulang. Kau berkati perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kau juga akan memimpin semua kehidupan yang akan kami jalani dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa teduh.